Yo guys, welcome to my video. Aku dah pakai telefon Samsung Galaxy S24 Ultra dalam masa sebulan. So, a few things yang aku rasa macam agak berguna dan ada juga a few things yang aku rasa macam Samsung kena orang kata fikirkan betul-betul sebelum dia just dump semua features pada satu masa yang sama. Alright, apa maksud tu? Jom aku ceritakan dekat korang satu-satu. Sekarang, apa yang Samsung buatkan orang untuk desire sebuah telefon S series kali ni? Sudah tentunya dia punya AI tu. So Galaxy AI ni boleh kata satu revolutionary punya features yang buatkan orang memang desire untuk beli telefon daripada Samsung tau, bukan telefon Android Sebab aku pergi dekat telefon lain pun rasa macam bila tak ada features macam apa yang Samsung tawarkan, rasa macam like a bit outdated. Sebab semua benda tengok dekat sekeliling korang, semua benda pakai AI. So bila tak ada extra features macam tu, rasa macam like a dumb phone instead of a smartphone. Masuk akal tak benda yang aku cakap ni? Bagi aku summariskan je dekat korang, pendapat aku bila dah guna Galaxy AI ni, ada satu je feature dia yang aku kurang guna. That is crop dan juga awareness terhadap gambar tu bila korang nak betulkan dia punya axis dia tu. Kalau kau nak betulkan sama ada gambar tu sengit ataupun tak, so dia akan fill semua gambar yang aku tunjukkan sebelum ni. Yang tu je aku kurang guna. Yang lain aku nampak satu benda yang wajib ada bila aku nak guna next smartphone yang aku akan pindah ataupun aku akan pakai. Contohnya adalah live subscribe, termasuk juga chat punya features untuk bantu korang determine cara mana yang korang nak reply orang tu, dan sama ada dalam WhatsApp ke, dalam email ke, secara profesional ke ataupun tak. Tu adalah features yang aku akan demand untuk guna next time aku tukar smartphone. So dekat sini aku start dengan Samsung punya keyboard. That's how AI punya features tu pengaruh aku untuk guna instead of pergi dekat kita punya native ataupun standard keyboard yang aku pergi biasanya adalah Gboard. Feature-feature lain contohnya macam circle to search, kalau korang nak summarizekan je artikel tu memang mudah, memang senang. Cumanya antara kelemahan yang aku nampak adalah dia actually sangat stuck dekat bahasa English tau. Inilah masih lagi orang kata okay untuk korang guna Galaxy AI tu, walaupun in terms of bahasa dia hanya English sahaja. Kalau ada satu major flaw, negative thing yang aku boleh cakap, basically dia bukan negative thing tapi dia lebih kepada complain. Complain in terms of dia agak lembab. Faham tak? So bila aku highlightkan untuk summarizekan, dia akan take time untuk summarizekan. Ambil masa like almost 30 second juga untuk generate that summary. Lepas tu kalau aku buat generative ataupun circle to search tu, lepas tu kalau aku nak guna feature lain macam translate, still laju sebab dia native tau. Dia process in device. Tapi kalau benda yang gunakan internet, dia akan ambil masa yang agak lama untuk dapatkan jawapan yang korang nak tu. Solution dia sebenarnya mudah je. Korang kena ada internet yang laju dan juga kalau boleh dia built in on device punya feature. So itulah orang kata akan improve that Galaxy AI punya processing lama sangat tu. Alright, aku rasa lama juga aku cakap pasal Galaxy AI je. Sekarang kita cakap pasal dia punya kamera lah, sebab ni adalah feature yang penting juga untuk korang fikirkan bila nak beli sebuah device kan. So untuk kali ni Samsung actually dia upgrade satu je lens, that is 50 megapixel, ada untuk telefoto. Sebelum ni hanya 10 ataupun 12 megapixel sahaja. Even dia punya ultra wide pun still sama lagi. And aku boleh cakap this is a huge improvement juga, sebab aku almost every time aku tengok gambar untuk nampak a nice shot and compress apa yang aku nak adalah that 5 kali zoom. So bila korang ada option untuk pergi ke arah 50 megapixel tu, it's a good thing sebab korang boleh dapat detail yang bagus. Sebab biasanya kalau korang pakai yang 5 kali zoom ni akan macam gunakan like 70 ataupun 50mm lens dekat kamera biasa ataupun mirrorless punya kamera. Dekat situ sebenarnya menunjukkan yang Samsung ni faham yang fotografer actually memang pentingkan that zoom feature instead of pergi ke arah 3 ataupun dia punya main sensor sahaja, which is already huge, 200 megapixel tu. Dia punya gambar lah kan, kalau aku total up kan, boleh kata dia ada similar kind of grading dan juga similar kind of processing style untuk proses. Contoh macam dia punya ultra wide, dia punya main sensor dan juga dia punya telefoto, semua actually nampak sama
and tak nampak macam korang actually guna sensor yang berbeza tau. So that's how good macam mana Samsung boleh calibrate untuk semua sensor ni untuk nampak sama sahaja, instead of nampak lain-lain kan. One of the main thing juga yang membuatkan aku risau adalah Samsung actually akan left out dia punya ultra wide juga. So dekat sini aku cuba untuk tangkap gambar ultra wide, nak tengok hasil dia macam mana. Sebab aku perasan ramai orang actually fokuskan untuk guna kamera ultra wide untuk record video, especially sebab ialah kawasan kita sempit, and gunakan ultra wide tu untuk nampak lagi interesting dan juga menarik. So dekat situlah aku cakap semua sensor yang ada dekat Samsung Galaxy S24 Ultra ni is a real decent. Tak ada satu pun yang rasa macam left out dan sebagainya. Dynamic range is good, dia punya sharpness memang on par dengan apa yang aku minta. Kalau nak cakap pasal komplain dia, cuma satu je, dia actually not that good tangkap gambar motion yang laju. Contohnya macam kalau korang nak fast untuk tangkap gambar, dia agak lambat untuk proses, termasuk kalau korang lowerkan dia punya resolution 12 megapixel tu. So kalau korang nak snap, dia almost every time dia akan ada blurry motion. So dia tak fokus, dia tak macam sebuah telefon daripada Honor. Sebab Honor memang bagus untuk tangkap gambar tanpa ada sebarang motion, walaupun pergerakan tu laju. So dekat sini Samsung is a bit lacking on that. Korang mungkin akan tanya juga whether dia punya software untuk editing AI tu, reflection contohnya, lepas tu korang boleh iris objek. Aku actually cuba feature-feature ni, and boleh kata dia boleh menipu orang untuk nampak macam benda tu actually tak ada. For fact, aku actually guna edit gambar dekat dalam iPhone, and bila tak ada feature tu, rasa macam sangat lacking untuk sebuah smartphone and tak convenient. Aku terpaksa pergi dekat Lightroom untuk ada feature tu. Dan Samsung sebenarnya dia lagi advance sebab dia boleh baca apa yang korang nak cuba iriskan, instead of korang kena like accurately bulatkan, highlightkan tempat ataupun objek yang korang nak padam tu. Now kita pergi dekat dia punya software pula. Ada perubahan ke? Kalau ikutkan tak sangat, unless kalau korang baru lagi masuk dalam One UI 6.1. So dekat sini akan ada major perubahan juga in terms of dia punya quick setting, dia punya features, dan juga dia punya software update sampai 7 tahun. So memang nak lawan Google lah basically. So apa Google buat, Samsung pun boleh buat benda yang sama. Aku suka dengan dia punya UI UX kali ni, nampak smooth, nampak modern, and untuk aku sendiri gunakan untuk multitask contohnya, rasa sangat produktif untuk guna. Tak ada satu pun aku akan cakap ada rasa lacking dan juga lagging. So dekat situlah aku cakap Samsung punya operating system One UI ni memang satu, orang kata, OS yang sangat bagus. And aku sangat puji dengan apa yang Samsung dah buat. All those R&D dan juga dia orang punya hardware buatkan dia punya software ni rasa sangat-sangat complete. Korang bayangkan, aku tak boleh namakan satu pun OS yang boleh capai apa yang Samsung ni dapat bagi. So that's how good dia punya operating system dekat mata aku sendiri sebagai seorang pengguna dekat semua operating system Android maupun iOS. Alah Fazli. Mengadalah kau ni. Takkanlah tak ada satu pun flaw yang Samsung dapat bagi dekat kau kan. Okay, ada satulah aku nak kena bagi tahu sikit. Salah satunya adalah kalau korang tahu, faham gesture dekat bawah ni sebenarnya kan, dekat bawah ni sebenarnya ada 3 gesture yang korang sebenarnya tak tahu ada. Pertama, dia actually adalah untuk pergi ke home. Okay, so tu adalah feature yang benda basic, semua telefon ada. Tapi ada juga telefon lain yang tak ada, adalah Samsung Pay. So korang actually boleh activatekan Samsung Pay dengan swipe ke atas. So sama dengan dia punya gesture untuk go to home. Betul? Okay? Dan bila ada Galaxy AI ni, ada satu lagi feature yang ditambah dekat situ. Dia actually akan aktifkan circle to search feature. So benda ni lah yang aku rasa macam sangat lacking, sangat serabut, dan patut difikirkan lagi untuk buatkan dia punya gesture ni tak diganggu oleh feature yang lain. Sebab sekarang ni aku akan cakap, this is one of the negative thing yang aku boleh cakap pasal dia punya operating system. Other than that, rasa macam okay je, tak ada macam problem sangat. This is a major one. Samsung, aku harap kau dapat fikirkan cara terbaik untuk letak Samsung Pay dan juga circle to search tu, sebab dia sangat-sangat tak convenient. Lepas tu in terms of dia punya hardware lah kan, korang sendiri tahu yang Samsung actually dia dah ubah dia punya screen ni daripada curve screen dekat tepi kepada a flat screen display. No more
orang kata feature-feature yang melibatkan curve screen, dan juga kita tak ada lagi ada struggle untuk cari screen protector sama ada custom ke ataupun beli dekat kedai. Sebab sebelum ni kalau korang pernah pakai screen protector yang untuk curve, dia sebenarnya tak screen protector sangat, dia lebih kepada nak gam dekat tepi, so nampak sangat tak lawa dan ada phantom touch, ghost touch dan sebagainya. Apa yang berlaku bila dah ubah kepada flat screen display ni bila digabungkan dengan S Pen? Ada beza ke Fazli? Aku akan cakap tak, sebab aku rasa dia lagi convenient bila flat screen display gunakan S Pen instead of ada curve screen display. Sebab kau bayangkan bila kat tepi hujung tu dia akan slide ke tepi kan, so korang punya tulisan dan juga korang punya lukisan tu akan terganggu bila korang nak guna S Pen. So sekarang ni aku rasa macam it's far jauh lagi bagus daripada Samsung actually gunakan curve screen display dekat dia orang punya device yang ada S Pen especially. Ibarat macam dia kembali ke hukum asal dia. Nature dia memang flat screen display. Dia tak adanya curve screen tu. Ada things yang aku akan cakap Samsung tambah dekat screen punya display ni adalah, korang boleh tangkap tak apa yang aku cuba cakap dekat sini? Nampak? Jelas? Lagi bersuluh tak? Yes. Kali ni Samsung actually dia gunakan always on display yang sama macam sama macam iPhone juga. Korang boleh tengok dia punya widget dekat situ, korang boleh tengok dia punya notification, dan korang boleh tengok dia punya cloud. Dia punya layout memang sama. So dekat sini bagus apa yang Samsung dapat buat. Sebab bagi aku dia punya, dekat sini aku cakap bagus sebab dia copy good stuff. Alright, soalan penting juga dekat sini, tahan ke tak dia punya bateri? Since dia pakai hardware berbeza daripada tahun lepas. Contohnya macam dia ada screen yang lagi terang tapi dia tak curve, and then dia ada kapasiti yang still lagi sama. Operating system Android 14 dengan operating system dengan UI yang berbeza, still lagi tahan ke lepas tu? Aku cakap still lagi sama lah. Dia tak macam naikkan dia punya SOT ataupun screen on time. Dia lebih kepada kekalkan berbanding dengan tahun lepas. So dekat sini dia boleh tahan sampai like 5 ataupun 7 jam. Aku tak berani nak cakap 7 jam sebenarnya. Aku lebih kepada 5 ataupun 6 jam. Sebab most of the time aku guna dekat outdoor dan juga main game pun kurang. So aku main game kadang-kadang sahaja, kalau terpaksa saja untuk matikan dia punya bateri. So most of the time aku guna untuk productive stuff, sama ada aku nak guna S Pen ke, nak tengok dokumen ke, nak baca dan juga menaik dekat sini. So untuk 5-6 jam tu boleh kata a decent punya screen on time untuk sebuah telefon flagship. In terms of dia punya charging dekat sini, aku tak pakai dia punya charger tau. So aku pakai aku punya 100 watt gun charger dekat aku punya studio ni, and dia boleh dapat 45 watt punya speed, tapi sangat-sangat sekejap. Untuk masa dia daripada tahun lepas, aku cakap kali ni dia memang dah improve. Masa untuk charge juga dalam around circle 1 jam macam tu. So 13% sampai 100% ambil masa like 1 jam 5 minit dan sebagainya. So sangat konsisten. Yang bagus ni dekat sini, untuk dapat that 60% tu memang laju. So ambil masa 30 minit saja untuk charge daripada 13% kepada 60% tu. Satu benda lagi yang aku nak cakap adalah Samsung sebenarnya dia actually letakkan battery health feature tu dekat dalam telefon ni tau. But cara nak tengok tu agak tak convenient and menyorok kalau ikutkan. Korang boleh akses benda tu, tapi apps tu dekat lain sebenarnya. Samsung Members dekat bawah ada diagnostic dan juga boleh select dia punya battery status. Dekat situ kau boleh nampak battery health indicator sama ada bagus ataupun tak. Dekat sini so far aku tak nampak lagi orang kata dia punya bateri tu tak bagus. So benda ni akan kita dapat tengok dalam jangka masa yang probably setahun lebih. Other than that, dia tak bagi tahu dalam in terms of percentage macam telefon iPhone contohnya. Boleh kata Samsung actually play safe untuk orang nampak dia punya battery health, tapi itulah still lagi menyorok. Ada satu benda yang aku patut cakap juga adalah dia punya cooling system dekat sini actually lagi besar daripada tahun lepas. So dekat sini aku actually memang guna telefon ni untuk main game juga. Boleh kata dia less prone untuk panas sangat-sangat bila korang main game sama ada cellular ataupun wifi. Lagilah korang susah nak rasa panas tu. Korang boleh rasa panas bila korang main dekat luar sahaja. Dekat dalam studio, dekat aircon memang obviously akan sejuk. But bila korang guna wifi, even dia still akan rasa sejuk and tak ada isu sangat. Dia punya orang kata FPS pun konsisten, and dia punya response screen pun memang bagus. Game yang aku main dekat sini adalah PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Benda ni memang grafik demanding dan juga fast pace punya game.
And tak ada satu pun aku rasa macam dia lacking in terms of responsiveness untuk dia punya screen. Dia punya touch sampling rate tu orang kata decent enough, and tak ada low daripada apa yang aku jangkakan. Last but not least adalah jarang aku cakap pasal benda ni dalam video review, macam mana dia punya kosmetik. Sebab kali ni Samsung dah tukarkan dia punya material kepada titanium. So kali ni memang aku guna almost 100%, well basically 100% of the time aku guna telefon ni naked. So tak ada screen protector, tak ada juga protective dekat edges, even dekat dia punya lens ni pun tak ada. Aku boleh cakap tak ada satu pun cala yang kau boleh nampak, dan tak baby pun telefon ni. Dia always dengan aku punya kunci, dengan telefon lain. So dekat screen pun tak ada cala yang visible untuk korang nampak. It's quite good lah dia punya titanium dan juga screen kali ni. Aku tak tahu macam mana Samsung dapat kekalkan dia punya kosmetik. Sebab kalau aku pakai iPhone even, screen dia akan cala tau. Kunci lah apa semua benda. This one doesn't. Aku baru je macam terniat terdetik nak letak screen protector, tapi it helps pretty good. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal review Samsung Galaxy S24 Ultra. Dah pakai dah sebulan, and aku cakap this is a standard yang kita nak untuk sebuah telefon, mana-mana smartphone, tak kira lah Apple ke Android ke. It's quite hard untuk kalahkan Samsung kali ni kalau tak melibatkan collaboration camera. Other than that, memang susah. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!